Belok sini, pusing ke sini, balik. Pada masa ini, para penonton yang dihormati, seperti yang Anda boleh lihat, serangan udara agresif ke lapangan terbang antara bangsa Sanaa sehingga kini, dengan dua serangan yang mengenai landasan pendaratan dan pelepasan di sini, seperti yang Anda boleh lihat. Terima kasih. Arab Saudi memasuki peperangan menentang Iran selepas mengebom lapangan terbang antarabangsa di Yaman ketika pesawat Iran dari Mahan Air cuba membawa pulang ke wilayah yang dikuasai Houthi satu delegasi yang telah menghadiri pengebumian pemimpin agung Ali Khamenei di Tehran. Landasan itu telah diserang, letupan-letupan direkodkan di kompleks tersebut dan pesawat itu akhirnya dialihkan ke Al-Hudaidah yang juga berada di bawah kawalan kumpulan yang disokong oleh Iran. Kerajaan Yaman yang diiktiraf antarabangsa dan disokong oleh Arab Saudi menyatakan bahawa operasi itu bertujuan untuk menghalang kemasukan pesawat tersebut selepas amaran dikeluarkan terhadap penerbangan Iran tanpa kebenaran. Kumpulan Houthi secara langsung menuding ke arah Riyadh, mengisytiharkan bahawa fasa pengurangan ketegangan telah tamat dan berjanji akan memberikan tindak balas. Tetapi tindakan oleh satu struktur ketenteraan yang berkaitan dengan pihak Saudi terhadap sebuah pesawat Iran telah menyeret Riyadh ke tengah-tengah isu ini. Serangan yang cuba dikawal oleh Trump secara paksa di Selat Hormuz. Serangan itu juga berlaku ketika pelabuhan-pelabuhan di Teluk mencari laluan keluar dan Washington meningkatkan serangan terhadap kemudahan Iran. Apa yang Arab Saudi ingin halang di Yaman? Kenapa pesawat Iran menjadi sasaran? Saya akan ceritakan semuanya kepada Anda. Jika Anda suka kandungan yang terus terang dan tidak berbelit-belit seperti ini, pertimbangkan untuk melanggan, kerana di sini ada video seperti ini setiap hari. Langgan saluran dan aktifkan loceng untuk menerima pemberitahuan tentang pusat langgan saluran ini. Selamat malam dan jumpa lagi. Serangan itu mengenai landasan sebelum ketibaan pesawat. Image yang disiarkan oleh saluran Houthi Hult Al-Mazira menunjukkan peluru mengenai kawasan lapangan terbang dan letupan kuat berlaku sejurus selepas itu. Kementerian Pertahanan Kerajaan yang berpusat di Aden menyatakan bahawa tindakan itu bertujuan untuk menghalang pendaratan. Beberapa jam kemudian, jurucakap tentera memaklumkan bahawa pesawat itu telah menuju ke Rodeidah, kira-kira 150 km ke barat daya Sanaa di pantai Laut Merah dan mendarat di sana. Kisah di dalam pesawat itu menerangkan mengapa kes ini menjadi isu serantau. Majlis Kepimpinan Presiden Yaman berkata bahawa Iran telah memohon kebenaran untuk penerbangan Mahan antara Tehran dan Sanaa. Misi itu adalah untuk membawa pulang delegasi Houthi yang telah pergi ke pengebumian Ali Khamenei. Permintaan itu telah ditolak. Walaupun begitu, menurut Rashad Al-Alimi, pihak Houthi tetap berkeras untuk menerima pesawat itu di luar peraturan penerbangan awam. Bagi kerajaan Adem, penerbangan itu merupakan satu pelanggaran kedaulatan Yaman dan satu lagi bukti pengaruh politik serta ketenteraan Teheran ke atas kumpulan tersebut. Perjuangan untuk Israel, perjuangan untuk Islam. Jadi kami kini melaporkan pada saat yang sama kami tiba di lapangan terbang Al-Hudaidah dan pesawat itu mendarat di bawah kawalan kami. Pada masa yang sama, pesawat musuh telah mengebom lapangan terbang Sanha kira-kira 6 serangan udara memaksa juruterbang untuk naik ke udara dan membelok ke arah Al-Hudaidah. Seperti yang telah kami perhatikan sebelum ini. Assalamualaikum. Perjalanan ini adalah salah satu perubahan di Jerman yang tidak kurang penting. Menteri Pertahanan Jeneral Taher Al-Aqili telah menyatakan sebelum serangan bahawa usaha diplomatik untuk menghalang penerbangan Iran tanpa kebenaran telah habis. Beliau memberi amaran bahawa mana-mana pesawat yang dianggap bermusuh akan dihadapi dengan segala cara yang ada. Kenyataan itu diikuti dengan pengeboman landasan, ia bukan kesilapan pengecaman.
Terdapat keputusan yang disengajakan untuk menyekat koridor udara yang digunakan oleh Iran untuk sampai ke kawasan yang dikuasai oleh kumpulan Houthi. Yahya Sareh, juru cakap tentera Houthi, menuduh Arab Saudi melancarkan serangan tersebut dan menyifatkan tindakan itu sebagai pencerobohan terbuka. Beliau menyatakan bahawa tempoh pengurangan ketegangan telah baki dan Riyadh akan menghadapi akibatnya. Kerajaan Arab Saudi tidak memberi maklum balas serta-merta. Tetapi kerajaan yang menjalankan operasi itu disokong oleh Riyadh dan menganggap kemasukan pesawat Iran sebagai ancaman kepada Perancis. Kedaulatan Yaman tidak diendahkan. Allahu Akbar! Maut kepada Amerika! Maut kepada Israel! Laknat ke atas Yahudi! Kemenangan untuk Islam! Dan pesawat Iran itu telah dibawa ke Bandar Hodeidah. Allahu Akbar! Maut kepada Amerika! Maut kepada Israel! Laknat ke atas Yahudi! Kemenangan untuk Islam! Hai rakan-rakan sekalian! Perancis tidak menghormati kedaulatan Yaman. Selepas bertahun-tahun ketenangan relatif antara Arab Saudi dan Houthi, serangan ini membuka semula satu lagi medan pertempuran yang mampu membawa peluru berpandu dan drone kembali menghampiri bandar, lapangan terbang, pelabuhan, dan infrastruktur tenaga Arab Saudi. Ketegangan sudah pun meningkat pada awal Julai apabila kumpulan Houthi menuduh pesawat Arab Saudi cuba menghalang satu lagi operasi udara Iran berhampiran Sana'a. Kini landasan telah terkena serangan dan semua lapangan terbang di Yaman telah ditutup sementara oleh pihak berkuasa yang berkaitan dengan kerajaan yang diiktiraf. Ruang udara Yaman kini menjadi penghalang aktif terhadap pergerakan Iran. Hans Grundberg, utusan Kais Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu untuk Yaman, memberi amaran tentang resiko peningkatan konflik yang lebih meluas dan menyeru dialog untuk mengekalkan ketenangan relatif yang telah dipelihara sejak 2022. Gencatan senjata telah menghentikan sebahagian besar serangan langsung antara gabungan yang diketuai oleh Arab Saudi dan puak Houthi, tetapi ia tidak menyelesaikan peperangan tersebut. Kumpulan itu terus bersenjata, menekalkan kawalan ke atas sana dan mengukuhkan hubungannya dengan Teheran. Serangan ke atas lapangan terbang utama di ibu negara memberi tekanan kepada keseimbangan rapuh ini. Peningkatan ketegangan di Yaman berlaku ketika Donald Trump meningkatkan tekanan ke atas Iran di Selat Hormuz. Presiden Amerika Syarikat mengumumkan penyambungan semula sekatan laut terhadap kapal-kapal Iran dan menyatakan bahawa Washington akan mengenakan caj sebanyak 20 ke atas kargo yang melalui kawasan itu untuk membiayai keselamatan laluan tersebut. Trump berkata bahawa Amerika Syarikat akan bertindak sebagai penjaga selat tersebut dan menuduh Iran melanggar persefahaman yang telah dipersetujui pada bulan sebelumnya. Pengawal revolusi membalas bahawa trafik hanya akan dinormalisasikan selepas campur tangan Amerika berakhir dan memberi amaran tentang risiko baru dalam sektor minyak dan gas. Dari segi ekonomi, keadaan tidak memihak kepada Washington. Satu analisis yang diterbitkan oleh Responsible Statecraft mendedahkan bahawa stok minyak global yang dipantau telah menurun antara 360 hingga 370 juta tong sejak akhir Februari. Hanya sekitar 21 juta tong sahaja yang telah dipulihkan selepas persefahaman antara Washington dan Teheran, iaitu bersamaan dengan hanya 5% daripada pengurangan sebelum ini. Simpanan strategik Amerika juga telah menurun daripada kira-kira 415 juta kepada 330 hingga 335 juta, iaitu penurunan sebanyak 177 juta tong. Stok komersial minyak mentah, petrol dan bahan sulingan kekal di bawah purata bermusim bagi 5 tahun terakhir. Amerika Syarikat berada kira-kira 4 bulan lagi sebelum pilihan raya separuh penggal. Kenaikan mendadak harga minyak boleh terus mempengaruhi harga petrol, makanan, tambang, pengangkutan dan tenaga sepanjang kempen pilihan raya. Trump boleh mengarahkan lebih banyak serangan dan mempertingkatkan perlindungan tentera laut, tetapi beliau perlu mendapatkan hasil dengan cepat. Semakin meluas konflik di Yaman, pangkalan-pangkalan di teluk dan laluan perdagangan, semakin tinggi kos politik di dalam Amerika Syarikat. Emiria Arab Bersatu sudah pun mencari jalan keluar.
DP World merancang untuk membina pelabuhan pelbagai guna dan terminal kontena baharu di Fujairah di pantai timur, menurut maklumat yang diterbitkan oleh Financial Times dan dipetik oleh Facebook. Projek ini akan membolehkan menerima kargo di luar Selat Hormuz dan mengangkut produk tersebut melalui darat ke Dubai dan destinasi lain. Walaupun begitu, inisiatif ini menunjukkan kebimbangan terhadap gangguan berpanjangan di Teluk, kerana Jebel Ali bergantung kepada akses melalui selat yang diancam oleh Iran. Pada masa yang sama, Komando Pusat Amerika Syarikat memaklumkan bahawa 3 kenderaan permukaan tanpa pemandu Corsair telah mengenai sebuah fasiliti penyelenggaraan, kapau Salem dan kapau di pengkalan Tentera Laut Bandar Abbas. Menurut Komando Amerika, ini adalah kali pertama drone maritim Amerika Syarikat digunakan dalam pertempuran. Amerika Syarikat memberi tekanan kepada infrastruktur ketenteraan Iran dan cuba memastikan Selat Hormuz kekal terbuka. Kerajaan Yaman yang disokong oleh Riyadh menghalang ketibaan pesawat Iran ke sana. Emiria Arab Bersatu mencari laluan perdagangan baharu. Iran mengekalkan kumpulan Houthi sebagai kuasa yang mampu mengancam Laut Merah dan Arab Saudi. Terima kasih banyak kerana menonton video ini hingga akhir. Sokong projek kami dan beri sumbangan keuangan melalui kunci Pix yang tertera di skrin anda. Kami adalah saluran bebas, fokus untuk memastikan anda mendapat maklumat yang benar. Sumbangan anda membantu kami untuk terus bertahan.